Ni kenapa ni? Eh. Elah. Aduh, sakit. Woi, komputer ke langgar aku macam ni? Aku nak lintas jalan, oi. Apa pula? Saya nampak awak yang lintas depan kereta saya. Tak ada, tak kisah. Kau langgar aku, kau bayar RM50,000 ni. Saya mana ada RM50,000? Tapi tak apalah, saya hantar recording dashcam ni dekat polis. Tengok apa dia kata. Lari. Dashcam kini sudah semakin canggih dan semakin mampu milik. Keperluannya juga kian meningkat hari demi hari. Sehingga kan ada pihak yang menyarankan kepada kerajaan untuk mewajibkan dashcam untuk setiap kenderaan. Ia sangat berguna. Ia bukan sekadar membantu pemiliknya melindungi daripada segi liability, malah ia juga boleh melindungi orang lain. Menurut Prof. Madya Dr. Muzaffar Shah bin Malo, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang dan Syariah Universiti Islam Malaysia ataupun USIM, rakaman daripada dashcam boleh digunakan sebagai bahan bukti di mahkamah sekiranya ia dipakejkan dalam cara yang betul. Menurut beliau, rakaman daripada dashcam boleh digunakan di mahkamah sebagai bahan bukti. Ia termaktub di bawah Seksyen 3 Akta Keterangan 1950. Kandungan daripada dashcam juga boleh digunakan untuk membina kes yang baru berdasarkan Seksyen 61 dan Seksyen 66 Akta yang sama. Asalkan ia dipakejkan dalam bentuk yang boleh digunakan pakai di mahkamah nanti. Maka bagi memastikan kandungan daripada rakaman dashcam boleh digunakan di mahkamah, pihak Miros telah hadir dengan garis panduan bagi mengekstrak video secara forensik daripada dashcam. Dan dalam video ini saya akan ajar anda macam mana nak ekstrak video daripada dashcam secara forensik berdasarkan garis panduan daripada Miros. Jadi dalam garis panduan Miros tersebut, langkah pertama adalah untuk kita kenal pasti model dashcam yang kita nak ekstrak videonya. Bukan setakat dia punya model, dia punya nombor siri pun kita kena catatkan. Biasanya dia ada dekat badan dashcam tersebut. Jom kita tengok. Okey, contoh saya nak tunjukkan kepada anda saya punya dashcam ni lah. Saya boleh tanggalkan daripada perumah dia. Inilah dia punya nombor siri dengan model. Kalau tak ada, berkemungkinan besar dia ada dekat dalam sistem operasi. Cara nak cari dia adalah tekan. Nampak kat situ. Semuanya ada dekat situ. Langkah yang kedua adalah untuk kita kenal pasti offset antara waktu jam di dashcam kita dengan waktu piawai Malaysia. Hal ini penting kerana untuk membuktikan sesuatu fakta di mahkamah. Caranya adalah kita ambil telefon kita, kita pergi ke laman web mst.sirin.my. Dekat situ dia akan pamerkan waktu standard untuk Malaysia lah. Okey, ini waktu piawai dan kita bandingkan dengan kita punya dashcam. Lepas tu ambil gambar. Di sinilah pihak berkuasa boleh kenal pasti berapa banyak offset dashcam kita dengan waktu piawai. Baiklah, setelah kita dah kenal pasti offset masa, langkah yang ketiga adalah untuk kita ekstrak video yang kita nak hantar kepada pihak berkuasa. Dalam kes saya nak buka saja micro SD card yang ada dekat dashcam saya ni. Kalau anda ada aplikasi yang boleh muat turun secara wireless, boleh gunakan itu. Okey, saya dah keluarkan micro SD, dah ambil SD card reader. Saya akan masukkan kad ni dalam laptop. Lepas tu kita buka kita punya SD card dan kita cari file yang kita nak hantar tadi. Okey, bila dah jumpa file, kita copy dan masuk dekat folder bukti. Dah transfer masuk dalam folder bukti, saya rename bukti 01. So selain daripada video yang kita dah extract daripada dashcam, saya juga masukkan dua lagi gambar, iaitu yang pertama adalah gambar dashcam ni punya model dengan serial number. Kemudian yang kedua adalah waktu piawai yang saya kata tadilah yang kita ambil daripada SIRIM. Kita sudah ada video kita sudah ada nombor siri dengan model dashcam, kita sudah ada maklumat tentang offset waktu antara dashcam dengan waktu piawai. Nombor 4 adalah untuk kita buktikan yang file yang kita nak hantar tu tidak pernah disunting walau sedikit pun. Untuk itu kita kena wujudkan hash untuk file yang kita nak hantar itu, iaitu file video tu. Caranya adalah, mari saya tunjukkan. Baiklah, cara untuk wujudkan hash file ni senang saja. Ada macam-macam perisian percuma yang anda boleh dapatkan dekat dalam internet. Dia ada dalam versi Windows, Android, iOS ataupun Mac pun ada. Macam yang saya guna ni, hash my file. Kita boleh buka perisian ni. Kita buka kita punya file video bukti yang kita nak hantar.
biar dia calculate dulu hash value dan kita nampak ada macam-macam jenis hash yang akan dipaparkan. Biasanya kita guna MD5 je lah sebab ni terkenal digunakan di serata dunia. Okay, kalau nak senang kita ambil je screenshot semua. Lepas tu kita paste dan simpan dekat folder bukti bersama-sama dengan 3 lagi file yang kita dah simpan terlebih dahulu. Nombor hash. Sekarang kita ada 4 benda dekat dalam folder bukti. Kita ada nombor hash, nombor siri dashcam, waktu PIY dengan video. Kita dah ada 4 benda ni, dah cukup dah untuk hantar kepada pihak berkuasa. Langkah yang kelima adalah untuk kita copy ke semua file tadi masuk ke dalam pemacu kilat ataupun kita boleh burn dalam CD ataupun letak dalam pendrive sebab kita nak hantar kat pihak berkuasa. Untuk saya letak balik dalam SD card tadi. Okay, bila dah ada storan ni, kita ambil sampul surat, campak. Kita kena pastikan yang sampul ni tak akan dibuka selain daripada pihak berkuasa. Caranya, kita kena seal lah. Kita ambil selotip, kita tape dekat sampul. Mari rapat sikit. Lepas tu kita tulis tarikh hari ni. Supaya, kalau siapa-siapa yang buka, memang dia tak boleh nak alignkan balik tulisan ni. So, kita tahu kat kandungan dalam ni tak pernah dibuka. Bahan bukti telah pun saya sediakan. Langkah yang terakhir adalah untuk saya hantar kepada pihak berkuasa. Tapi sebelum saya hantar, saya nak bagi tahu anda yang sampai di sini sajalah video tentang cara nak ekstrak video daripada dashcam secara forensik berdasarkan garis panduan daripada Miros. Macam biasa, kalau anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share video ini dengan kawan-kawan anda. Selain di YouTube, kami juga di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, sehingga saya bertemu anda lagi dalam video saya seterusnya. Assalamualaikum.